Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan juga kita sentiasa mendapat redha Allah, restunya, mendapat husnul khatimah apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu nanti. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Pada muka surat 56 kita masuk pada bab yang baru, al-babul khamisu wa 'ishruna fi 'uqubati zina. Al-babul khamisu wa 'ishruna fi 'uqubati zina. Bermula bab yang ke-25 itu pada menyatakan seksa zina. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi bab yang ke-25 ini musannif rahimahullah ta'ala dia menerangkan kepada kita tentang betapa azabnya, betapa pedihnya orang-orang yang melakukan zina. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kita dan memelihara segala kaum kerabat kita daripada melakukan perbuatan yang sangat keji. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang sangat keji kerana meruntuhkan maruah dirinya sendiri dan maruah orang lain. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zina itu mempusakai akan dia kepapaan dan memburuan zina itu akan umur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, bermula zina itu, diri zina itu dia mewarisi akan kepapaan, yakni kepapaan di dunia maupun kepapaan di akhirat. Di dunia dia susah, di akhirat juga dia akan susah. Ini orang yang melakukan zina. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kebanyakan kata ahli ulama, bila kita menyebut tentang zina, maka perbanyakkanlah kita menyatakan wa na'udzubillah min zalik ataupun wa iyyazubillah. Minta Allah Subhanahu wa taala lindung kita dan juga anak-anak cucu dan sebagainya, ataupun orang yang keseluruhannya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah disebut dalam hadis ini bermula zina. Jadi kalau pada tulisan az-zina, zina boleh dua ejaan, alif lam za nun alif, az-zina. Yang kedua boleh juga pada tulisan iaitu az-zina, yakni alif lam za nun ya, az-zina. Itu pada tulisan hijaz. Dan kalau kita lihat pada lughah, pada bahasa itu, apa itu zina sebenarnya? Bila sebut zina, adakah iaitu terlintas pada fikiran kita hanya lelaki dan perempuan saja? Tetapi dibahaskan oleh para ahli ulama, zina itu الشعور بالضيقة الشعور بالضيقة dengan qaf. Kalau dengan da jadi ayat jantan. Kalau kita baca dengan bidikun ayat jantan, dengan da. Tapi kita baca dengan qaf, dia di belakang. Bidiqa dengan qaf, iaitu pada lughah zina itu iaitu dipakai dengan asy'ur bid-daiqa, iaitu apa maksudnya?
iaitu perasaan hati yang sempit dan gelisah. Itu pada bahasa, pada pengertian tentang zina itu. Diri pada zina itu pun sudah merasa gelisah. Sebab itulah apabila orang dia melakukan zina, dia akan gelisah. Dia rasa takut, dia rasa debar, dia rasa takut orang tahu, dan dia buat sembunyi-sembunyi. Tempat yang kediaman, tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang. Sebab apa? Sebab bidiq dengan perasaan sempit. Allah balakan pada permulaan dia nak melakukan zina itu sudah berasa sempit. Itu yang disebut oleh para alim ulama pada pengertian az-zina itu pada bahasa. Sebab itulah kita disuruh menjauhi daripada perbuatan-perbuatan zina, dan kita disuruh juga sentiasa berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhi segala umat Islam daripada zina. Sebab Rasulullah SAW menyatakan di akhir zaman kamu akan lihat fa'afshiz zina. Zina akan berhamburan. Orang yang melakukan zina ni di akhir zaman berhamburan. Sikit lagi sampai disebut dalam sebuah hadis, orang nak melakukan zina ni, siapa kita nak lalu, kita terlalu sikit. Dia buat perbuatan zina. Sini tak ada lagi. Kalau kita tengok belah-belah Eropah tu, belah-belah Mak Saleh, belah-belah tu, dia melakukan perbuatan zina, perbuatan yang perbuatan yang luar kepada syahwat dia tu. Dia buat tepi jalan, dia buat di mana saja. Jadi sebab itulah hadis itu menunjukkan kepada kita supaya kita berhati-hati di dalam perbuatan-perbuatan zina, kerana dia sudah perasaan sempit. Kalau orang tanya kepada kita apa itu zina, maka jawapannya asy'ur bid-dayqa, iaitu perasaan hati sempit dan gelisah. Tanya mana-mana penzina pun. Saya ada kenal seorang, hamba Allah, dia orang polis. Dia taubat dah. Dia sudah taubat. Dan dia menceritakan bahawasanya dia melakukan perbuatan zina ni. Dia seorang hamba Allah tu, dia belah polis tu. Dia melakukan zina, hidup dia tak tenang, pasal ketakutan, takut orang tahu. Itu disebut oleh Rasulullah SAW, dan dibahaskan oleh ulama sebagai perasaan sempit. Bahkan bukan setakat zina itu saja. Diri pada zina, dia melakukan zina, dia buat perasaan sempit. Bahkan anggota dia kalau dia melakukan zina, dia berasa sempit. Bahkan ada dalam kitab ni bawah sikit, iaitu disebut oleh Rasulullah SAW, hadis Nabi SAW bermula zina dua mata itu menilik kepada perempuan yang ajnabi. Jadi sabit juga dalam hadis ini, zina pada mata itu tengok perempuan-perempuan ajnabi dengan bersyahwat, dengan perasaan timbul nafsu. Itu zina mata dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau orang tengok video-video lucah, video yang tidak baik, apa perasaan dia ketika itu? Dia berasa seronok, dia berasa syok tengok video lucah ni. Tapi ada satu lagi perasaan dia, rasa sempit hati dia. Sempit macam mana? Takut, malu kalau orang tahu aku ni. Malu kalau orang tahu, iaitu orang tahu aku tengok video yang tidak baik ni, gambar-gambar yang tidak baik ni. Rasa perasaan ni rasa begitu. Jadi semua perbuatan zina pun besar, iaitu berzina dengan memasukkan hasyafah, itu zina paling besar. Permulaan zina itu adalah zina mata. Sebab itulah Rasulullah SAW melalui para ulama menyatakan bahawasanya kita mesti jaga tentang zina mata. Dan ada di kalangan ulama juga
yang membahaskan zina ini juga, iaitu dia menyatakan iaitu kita kena jaga tentang makanan. Makanan kita kena jaga. Bila kita tidak jaga makanan, maka menyebabkan makanan ini dia membangkitkan syahwat. Sebab itulah Rasulullah SAW ajar kepada kita, iaitu apabila kita nak menundukkan nafsu kita, mestilah kita disuruh berpuasa ataupun mengurangkan makan supaya syahwat itu tidak berujuk macam-macam lagi. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi itu pada pengenalan zina itu. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, iaitu zina itu dimungkuskan akan kepapaan di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih lagi di akhirat. Di dunia, walaupun kita nampak dia tak apa-apa pun dia, tapi hati dia, Rasulullah selalu menyatakan orang yang kaya itu ialah orang yang kaya hakiki adalah orang yang kaya hati. Kalau orang yang tidak kaya pada hati dia, dia tetap dikatakan orang yang susah kerana hati tidak tenang. Nak kata orang yang kaya yang sebenar ialah orang yang mendapat ketenangan jiwa, ketenangan hati dia, maka itu orang yang kaya sebenar. Kalau walaupun dia itu susah ataupun dia itu senang, tapi hati dia sentiasa rasa sempit, rasa tidak tenang, maka itu dia hakikat dia tidak kaya. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana dia mengganggukan ibadah lain, dia mengganggukan segala urusan lain. Itu disebut Rasulullah SAW. Dan mengurangkan ia akan umur. Zina ini juga dia boleh menyebabkan umur seorang itu pendek, kurang. Yang tidak ada keberkatan umur dia. Apa maksud mengurangkan umur itu? Yakni umur dia tidak ada keberkatan. Orang yang tidak ada keberkatan pada umur dia, macam-macam dia buat. Dia buat perbuatan itu, dia buat perbuatan ini, menyebabkan dia tidak rasa tidak rasa diri waktu itu mahal. Dia tidak rasa bahawasanya waktu itu berharga. Habis sekali dia habis begitu saja waktu dia. Habis begitu saja. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Dan bermula zina dua mati itu menilik kepada perempuan yang ajnabi. Tilik saja itu tak apa, tapi tilik dengan syahwat tak boleh. Maksud zina mati di sini iaitu kita tengok dengan syahwat, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadis Nabi SAW, bermula dua perkara itu tiada berhimpun keduanya, dua perkara seseorang lelaki selama-lamanya. Pertama zina, kedua kaya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan dua perkara ini tidak akan terhimpun pada anak Adam, iaitu zina dan yang kedua kaya. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan juga, iaitu bakhil tidak akan berhimpun dengan iman. Maknanya kalau ada bakhil tidak ada keimanan. Maka dalam hadis ini Rasulullah menyatakan zina dengan kaya dia tidak boleh bertanding. Kerana kaya itu adalah perempuan Allah yang mutlak, tetapi bila dia berzina, maka Allah menarikkan keberkatan rezeki dia. Itulah kata ulama seperti mana Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, jangan kita tilik pada dia melakukan zina, dia jadi pelacur tu, mula-mula ada dia senang. Bukan begitu. Maksudnya harta dia itu tidak menjadi kaya, yakni dia sentiasa tidak ada sifat cukup. Kuasa hati dia tak cukup sama. Jadi dia apa situ. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berkata, al-qana'atu ma la yanqaddu. Bersifat dengan sifat qana'ah itu, memadai apa yang ada itu adalah harta yang tidak akan habis. Maknanya orang itu bersifat dengan sifat qana'ah.
Bukan dia tak cari harta, dia cari, dia tetap cari. Tetapi jikalau dia sudah dapat sekadar itu, dia terima saja, dia redha saja. Maka itulah harta yang tidak akan habis. Adapun orang-orang yang tidak mendapat keberkatan hidup ini, khususnya dia melakukan perbuatan yang terkutuk zina, maka walaupun harta dia banyak, walaupun dia jadi senang, tapi hati dia gelisah dan sentiasa dia tidak cukup harta yang diberi oleh Allah SWT kepada dia. Itu di antaranya. Bahkan dikatakan oleh Imam Murasali rahimahullah ta'ala, apabila Allah memberi harta kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, itu bukan perbuatan pemberian Allah secara Allah redha, tetapi Allah murka. Sebab sabit juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah menyatakan bahawasanya orang yang melakukan perbuatan zina, orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT, apabila diberi harta, diberi kesenangan, adalah kesenangan yang dimurka oleh Allah SWT. Sebab Allah memberikan nikmat, apa-apa bentuk nikmat, bukan untuk suka dibuat maksiat kepada Allah, tetapi Allah beri maksiat, beri nikmat kepada dia supaya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-Imam disebut oleh iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya jangan kamu iri hati kepada orang-orang yang Allah beri nikmat kepada dia, lalu dia melakukan maksiat. Jangan kita berasa iri hati, kerana Allah telah mengutuskan azab di belakang dia. Di sebalik nikmat yang Allah beri kepada dia itu ada azab sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah disebut juga oleh Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya bala itu, nikmat itu kadang-kadang dia menjadi ujian. Bala itu ujian juga, nikmat itu pun ujian juga. Jadi dunia ini dipenuhi dengan ujian. Itu disebut oleh disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid-darain amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menilik kepada perempuan yang ajnabi itu setengah daripada segala dosa yang besar. Qul muttafaqun alaih. Bermula menilik kepada perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan orang panggil yang tidak, yang boleh dikahwini. Dia tengok, maknanya yakni dia tengok dengan syahwat lah. Menilik di sini dengan maksud dia tengok dengan syahwat. Dia syok. Jadi dia tengok dia syahwat itu sebab apa Rasulullah SAW larang? Salah satunya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, antaranya kerana perkara itu bila kita tengok dengan syahwat, kita akan bawa dalam sembahyang kita. Kita akan bawa dalam ibadah-ibadah yang lain. Duduk sembahyang, duduk ingat, duduk tengok, duduk tengok perempuan hak dia tengok tu, lalu dibuat masuk dalam ibadah. Ini dia antaranya fitnah. Sebab itulah Rasulullah ajar kepada kita, bila tengok perempuan, kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika minal fitnatin nisa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada fitnah perempuan. Perempuan pula disuruh Allahumma inni a'udzubika min fitnatir rijal. Ya Allah, jauhilah aku daripada fitnah lelaki. Ini sebab fitnah ini bahaya. Kerana perempuan ini adalah suatu racun yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bila racun, sedar tidak sedar, kadang-kadangnya hak yang disangka baik akan membawa kemusnahan. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Fitnah pada agama. Sebab itulah disebut oleh kebanyakan para ahli ulama, perempuan itu kadang-kadangnya dia menjadi ubat, kadang-kadangnya dia menjadi racun yang sangat bahaya. Sebab itu Rasulullah ajar kepada kita, bahkan dinakal dalam kitab para ahli ulama
iaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Fitnah. Hidup kita ni banyak fitnah. Hidup di dunia ni banyak fitnah sebenarnya. Fitnah hidup, fitnah anak-anak, fitnah cucu-cucu, fitnah pada agama ni. Fitnah paling takut sekali, fitnah azab kubur, munkar dan nakir itu. Itu paling takut sekali. Fitnah soal munkar nakir itu. Jadi sebab itulah kita disuruh minta berlindung, kerana dia boleh membawa kepada kita ni lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh para ulama juga, walau kita lihat perempuan itu, tetapi sebab apa dilarang kita melihat perempuan dengan syahwat, kata ulama, walaupun dia tidak melakukan perbuatan zina dengan perempuan itu, tapi dia boleh melakukan perbuatan zina dengan perempuan lain. Dia tengok perempuan ni, jadi menyebabkan dia melakukan perzinahan dengan perempuan lain. Sebab itu dilarang menilik kepada perempuan yang ajnabi. Kita tengok perempuan ajnabi ni dengan syahwat, yang antaranya kerana boleh mengundang kepada perzinahan. Dia tidak melakukan perzinahan dengan perempuan ni, dia melakukan perzinahan yang lain, perempuan yang lain. Itu di antaranya. Jadi ada pun orang yang melakukan, ada pun kalau perempuan itu, seorang tu dia melakukan perzinahan dengan perempuan tu sudah bersuami. Maka akan kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil pahala orang tu, lelaki itu tu akan beri kepada suami dia. Jadi orang lelaki itu yang melakukan zina tu tak ada pahala. Jadi orang muflih di akhirat kelak. Itu ini laku perzinahan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah paling zina paling bahaya sekali mata. Mata lah. Zina mata tu dia turun ke hati. Maka dia melakukan perzinahan yang secara besar, dia marwah, na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah kita disuruh sentiasa minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan-perbuatan zina yang sangat dahsyat ini. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Dan kita pula tak boleh kita tengok orang ngepong naik motor, tiba-tiba kita kata zina ni, dia melakukan zina ni, ada boleh. Sebab setengah kata ulama, kita tak tahu, mungkin dia suami isteri satu hadah, mungkin dia suami isteri, tetapi mungkin dia tidak melakukan perzinahan cara hasyafah itu, ataupun dia melakukan perzinahan mata dia. Kita tak boleh tuduh dia begitu, sebab kita tak tahu. Sebab hikmah disuruh kita baca inna anzalna tu ketika takni itu salah satu nak menjauhi dari perbuatan zina. Sebab itulah ketika takni belah mulut tu, kita disuruh baca inna anzalna. Kata ulama, disuruh memperbanyakkan baca inna anzalna. Ada ulama kata 7 kali, ada ulama kata 3 kali. Tiup di atas butuh kanak-kanak tu. Minta supaya Allah Ta'ala jauh. Tak kira dia capur segala mana pun, supaya dia tidak melakukan perzinahan. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi begitulah zina hari ini. Perempuan-perempuan yang berzina hari ini, orang yang zina sekarang ni lebih teruk daripada setengah kata ulama, lebih teruk daripada Fir'aun. Fir'aun, dia perbuatan, salah satu perbuatan kecil dia ialah dia membunuh. Dia suka membunuh orang. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Di antaranya surah Baqarah ayat 49. Dan ingatlah ketika kami selamat kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang berat-berat. Allah Ta'ala sebut su'al azab, betapa kejinya Fir'aun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran su'al azab. Mereka menyembelihkan anak-anak lelaki dan
dan mereka membiarkan anak-anak perempuan dan mereka membiarkan anak-anakmu yang perempuan hidup, dan yang demikian itu terdapat cubaan yang besar daripada Tuhanmu, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi perempuan hari ini lebih teguh. Kalau Fir'aun ni dia bunuh anak laki-laki ini, dia tunggu lahir dulu. Tapi perempuan hari ini bila dia melakukan perzinahan, dia gugur selalu, dia bunuh selalu. Maka kata ulama dia lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Walaupun pekerjaan Fir'aun ni teruk, Fir'aun ni dia melakukan perzinahan, dia melakukan perbunuhan ni, nabah. Dia cara disembelih jahatkan Fir'aun. Cara Fir'aun disembelih anak lelaki-lelaki ni, dia takut lahir seorang nabi atau seorang rasul ni. Padahal anak angkat dia sendiri Nabi Musa AS tu, iaitu dia Nabi Isa AS, dia ingat bahawasanya dia bunuh anak lelaki-lelaki ni supaya tidak ada orang yang dapat lawan dia. Jadi sebab itulah dia bunuh. Cara sembelih binatang nahar, disebut nahar, nun ha ra, nahar. Nahar tu cara pisah diri. Kita sembelih ayam, pisah tu diri. Adapun bila sebut zabaha, jadi itu pisah cara jatuh binatang kaki empat. Kita nak sembelih lembu, itu panggil zabaha. Zabaha ni kita nak sembelih binatang yang kaki empat, kita kena rebahkan dia. Kita kena rebah dia. Jadi bila Fir'aun ni, dia bukan zabaha, tapi kita letak tasydid lagi, zabbaha yuzabbihu. Itu dalam kaedah bahasa Arab. Jadi Fir'aun ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yuzabbihuna abna'akum. Yuzabbihuna abna'akum. Mereka ni menyembelih. Ada tasydid itu. Zabbaha yuzabbihu, yuzabbihuna abna'akum. Mereka ni dia ikat kanak-kanak lelaki-lelaki ni, dia tunggu, dia nampak ibu tu mengandung, dia pun ikat. Suruh kepala tentera dia ikut ikat, maka dia pun dia sembelih. Dia kanak-kanak tu baru lahir, nampak ada lelaki, kanak-kanak lelaki tu, dia sembelih di hadapan ibu itu sendiri. Cara roh dia yuzabbihu ni cara laju lah. Kalau sembelih tak tu bukan yuzabbihu, bukan zabbaha, yuzabbihu, tapi dia sembelih cara roh. Cara cepat. Jadi ulama kata cara Fir'aun tu, dia sembelih tu dia hadapan di hadapan ibu bapa dia tu, iaitu dengan ibu tekak, dia berubah, ibu tekak, dia sembelih. Dia sembelih laju. Kanak-kanak lelaki. Tetapi kata ulama, kadang-kadang perempuan hari ini lebih teruk daripada perbuatan Fir'aun. Kerana Fir'aun dia tunggu lahir dulu. Adapun perempuan hari ini bila melakukan perzinahan, dia gugur selalu. Dia tahu dia mengandung, dia pun gugur selalu. Kadang-kadang besar, buang dalam tanda, buang dekat tong sampah. Kadang-kadang berapa bulan lagi dia tu, dia tahu dah dia mengandung ni, maka dia gugur situ. Maka kata ulama, dia lebih dahsyat, lebih jahat daripada Fir'aun di sebuah perbuatan keji dia tu. Itu di antaranya disebut oleh para ahli ulama. Jadi sebab itulah perbuatan-perbuatan zina ni, kita minta Allah SWT menjaga kita, sentiasa menjauhi. Sebab itulah bila kita nak sekusuhnya kalau anak-anak perempuan nak pergi jauh ke, nak pergi di mana saja, dia antaranya disuruh kita membaca iaitu Fatihah 3 kali dan tiup di atas dia supaya dia dipelihara. Itu dia antara dibuat oleh para ahli ulama supaya dia berhati-hati, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zina itu beruntuh ia akan perbuatan, dia beruntuh ia akan perbuatannya, yakni membinasakan akan segala ibadah. Dia melakukan berzinahan, dia membinasakan segala ibadah dia buat sebelum ni. Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Melakukan perzinahan sebelum ni berkaitan dengan perzinahan ni ada perbahasan yang cukup panjang sebenarnya.
yang disebut oleh Rasulullah SAW. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula zina dua kaki itu berjalan, dan zina dua mata itu menilik, dan zina dua tangan itu menyentuh. Jadi perbuatan zina ni banyak. Zina bermula zina kaki ni berjalan ke tempat maksiat, itu zina kaki. Jalan yang tidak diridai oleh Allah SWT, dia berjalan. Maka zina kaki itu. Dia tahu dah situ tempat maksiat, dia berjalan. Itu zina tu panggil zina kaki tu. Bermula zina dua mata itu menilik. Dia tengok perempuan-perempuan dengan syahwat, maka itu zina mata. Itu di antara lelaki lah. Tengok video-video yang tidak baik ke, ataupun perempuan tengok video-video lelaki yang telanjang ke, itu tak boleh. Itu di antara dikatakan zina. Dan zina dua tangan itu menyentuh. Dia menyentuh, tak boleh. Mazhab Syafi'i kita tak boleh menyentuh perempuan. Dia sentuh tanpa berlapik kadang-kadang. Ada kalau pun masalah-masalahnya adalah ada apa sentuh dan sebagainya. Ataupun ada mazhab kita ni dia tidak boleh menyentuh. Dia itu nak sentuh mesti berlapik. Itu di antara disebut oleh para ulama. Ada pun kalau berlapik, dia berlapik dah, tapi dia sentuh lagi. Dia berlapik dah, tapi dia sentuh dengan syahwat. Maka kata ulama, dia dikatakan zina lagi. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula zina yang halal itu membinasai dia akan amal 40 tahun yang dahulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula zina yang satu, yakni berzina satu kali. Bermula zina satu kali saja, membinasai dia akan amal 40 tahun yang dahulu. Muttafaqun alaih. Bayangkanlah, umur kadang-kadang umur seorang tu tak sampai 40 tahun. Dia melakukan zina tu, dia membatalkan segala ibadah tu 40 tahun. Itu di antaranya. Dan kalau dia taubat, dia bertaubat sungguh-sungguh dah, itu lain. Dia bertaubat sungguh-sungguh. Dan ulama menyatakan kalau dia melakukan perbuatan zina, tetapi dia masyhurkan ke orang, dia masyhurkan zina. Masa saya muda dulu, saya zina ni, itu masyhur tu, sebenarnya dosa dia tidak diampun. Itu di antara disebut oleh para alim ulama. Jadi sebab itulah, tak kira lah dia berzina ke, ataupun dia jalan dengan perempuan ke, di mana saja. Jadi dia cerita perbuatan-perbuatan yang tidak baik tu. Dia ada anak dia cerita, ayah masa muda dulu, di jalan sini, teruk tapang, lung mana, ngepong situ, ngepong sini. Dia cerita. Maka padahal dia sudah taubat. Maka kata ulama, kalau dah perbuatan dia cerita itu, maka sebenarnya dia tidak bertaubat. Itu di antara. Sebab itulah tidak harus cerita kepada orang kita berzina. Kita berzina. Saya berzina dulu. Begini-gini. Na'udzubillah min zalik. Cuma keberkatan itulah beza. Yang saya sebut sebelum ni kata ulama. Ada ulama menyatakan beza orang yang melakukan perbuatan zina dengan orang yang tidak melakukan perzinahan, tidak pernah melakukan zina. Orang ini melakukan zina, martabatnya itu berbeza. Walaupun dia sama-sama ibadat, dia ni disebutkan sama-sama ibadat. Adapun kalau dia berzina dulu, dia bertaubat. Orang ni tak pernah zina, tapi malah ibadat. Maka lebih dia. Itu di antaranya. Hak maksud sama, yakni hak ni dia sama-sama kuat ibadat. Jadi kesan zina tu ada lagi. Bukan dosa dia sudah diampun oleh Allah SWT. Allah SWT sudah ampun dosa dia. Jadi setengah kata ulama,
Maqam itu, kedudukan dia tu, maqam dia tu. Nak naik ke maqam tu, kesetengah kata ulama. Saya cek dah hadis Nabi sallallahu memang Rasulullah SAW menyatakan pelacur yang beri minum kepada seekor anjing dahaga masuk syurga. Dia masuk syurga tu. Tapi maqam kedudukan dia tu, martabat tu, itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Nak naik maqam tinggi lagi, maka kata ulama, kedudukan maqam itu hanya pilihan Allah SWT. Jika Allah SWT izin dia naik maqam yang lebih tinggi lagi, bahkan lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah melakukan zina, itu hak Allah SWT. Harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Iaitu nak menetap seseorang itu, nak menjadi seorang kesesatan atau nak menjadi mulia seseorang itu hak Allah. Kita tidak, kerana sifat harus bagi Allah itu adalah sifat mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada daripada dosa yang terlebih besar kemudian daripada kufur itu, melainkan mani yang dihantar ia seorang akan mani oleh seseorang lelaki ke dalam rahim perempuan yang tiada halal baginya yang lelaki. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang terlebih besar daripada kufur. Yani dosa besar sekali ialah kufur. Jadi hak yang kedua ni adalah zina. Kerana perbuatan dia tu dia menjatuhkan maruah dia dan dia menghinakan iaitu air mani dia yang diberi oleh Allah SWT kepada dia. Lalu dia beri kepada perbuatan-perbuatan yang dikeji oleh Allah SWT. Maka tidak ada dosa. Dan tidak ada dosa yang lebih besar selepas dia kufur ialah zina. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengampun. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang pernah berzina, dicerita kepada kita, saya ni zina begini, macam mana ni, kita disuruh kita ni, jangan kita cakap banyak. Dah zina ni, akan tanya pula begini, tak ya. Kata ulama, kita segerakan dia ni bertaubat kepada Allah SWT. Suruh dia ni segera bertaubat. Bimbang dia cerita kepada kita, maka dia akan bercakap pula pada orang lain. Dia cerita pada orang ni, dia pun cerita orang lain pula. Nak panggil nak khabar dia ni, orang nak bangga ada begitu. Ada. Saya jumpa beberapa orang jugalah. Iaitu dia cerita dia melakukan zina begini. Begini lah. Itu di antaranya. Tapi dia tak ada dah. Dia mati dah. Tapi alhamdulillah, dia sudah bertaubat. Benar-benar yang umur dia 40 lebih dah. Dia mati. Bila dia mati tu, iaitu dia mati pada malam Jumaat. Dia mati dengan suka. Dia suka duduk dalam halaqah ilmu, majlis ilmu. Alhamdulillah. Itu benar-benar bertaubat. Jadi sebab itulah kalau ada berita-berita, cerita mari-mari akan kita cerita, saya dulu melakukan begini-begini, maka kita stop situ saja. Cukuplah, suruh dia bertaubat. Kerana Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nabi SAW bersabda, Allah sentiasa menuntut keaiban-keaiban hambanya di waktu malam. Tetapi hamba-hambanya membuka keaiban itu di waktu siang. Allah Subhanahu Wa Taala menuntut keaiban-keaiban hambanya di waktu siang, tetapi hamba-hambanya juga membuka keaiban itu di waktu malam. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Allah tu tak tutup. Kerana Allah nak beri peluang kepada hambanya supaya bertaubat. Dan Allah lebih kasih kepada hambanya, hamba yang berdosa yang bertaubat, daripada hamba yang soleh yang tidak merasa diri bersalah, sentiasa berasa baik dan tidak rasa ada kesalahan, kuasa diri sempurna, menghina kawan. Itu Allah
keji. Dan Allah lebih bangga kepada orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Di musannaf kita ni diletak bab zina ni pendek saja. Itu sebab zina ni masyhur lah. Lebih masyhur. Kalau kita tengok bawah dia tu al-bab as-sadisu 'ashura fi uqubat al-liwat. Bab liwat ni panjang sikit. Bab liwat tu panjang. Hari bab zina ni pendek. Qala musannif rahimahullah taala bermula bahawasanya bagi orang yang isi neraka itu teriak ia sebab busuk bau farah perempuan yang berzina mereka itu. Dan hadis Nabi SAW menyata lagi, bermula meninggal zina itu menarik ia kepada mudah rezeki. Di antaranya dua hadis ini, hadis yang pertama muttafaqun alaih, bahawasanya orang yang isi neraka, ahli neraka ni dia teriak, dia tepik sebab betapa busuknya kemaluan orang-orang perempuan yang berzina yang menjadi pelacur. Na'udzubillah min zalik. Hari kiamat kelak dia diletak dalam neraka, maka dan salah satunya betapa busuknya, banyaklah neraka ni disebut banyak, air danaunya busuk. Tapi salah satu bauan yang sangat busuk di hari kiamat kelak di dalam neraka, sehinggalah ahli neraka ni teriak, di antaranya busuknya farah perempuan yang berzina mereka itu. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, bermula meninggal zina itu ia menarik kepada murah rezeki. Ya kira lah, sama ada zina hasyafah ke, ataupun zina mata ke, zina kaki ke, apa lagi, zina dua tangan ke, dia menjauhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurahkan rezekinya. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-babu as-sadisu wa 'ashra fi 'uqubati al-liwa. Bermula bab yang ke-26 pada menyatakan seksa orang yang berliwat, yakni lelaki yang jimat dia lelaki-lelaki. Ini di antara disebut Rasulullah. Ini banyak. Di akhir zaman ni semakin banyak. Ulama sebut seperti Syekh Al-Juma'i rahimahullah taala menyatakan di akhir zaman peliwat-peliwat ni cukup ramai. Dan kadang-kadang pun besar. Bahkan disebut dalam suatu hadis yang dhaif walaupun hadis itu, tapi ternyata peliwat-peliwat ni ramai di kalangan pembesar-pembesar. Di kalangan depan rakyat dia molek bagus, tapi dia adalah peliwat-peliwat. Na'udzubillah min zalik. Ini kita minta kita lindungi Allah Subhanahu wa taala yang dia menjadi jauhi daripada kita sokong kadang-kadang kepada peliwat-peliwat ni. Na'udzubillah min zalik. Ini perbuatan-perbuatan jadi dipuji semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bab as-salis wa 'ashra fi 'uqbatil liwat. Kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada malam ini mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi rahmat kepada kita dan mendapat keberkatan hidup. Dan sesungguhnya insya-Allah ya Allah, nescaya Allah taala kasih kepada kita. Insya-Allah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa sultanik. Allahumma jam'ana hadha jam'an wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. La taj'al lahu fina lam'ana shaqiya. Allahumma ja'al akhir kalamina min kulli 'inda tadina qawli la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى